Inilah yang Nabi sebut la witrana fil lail. Tidak ada dua witir satu malam. Satu pendapat yang lain, balik ke rumah nanti buka dulu malam itu dengan satu witir. Jadi 3 rakaat dekat surau tadi, 1 rakaat di rumah jadi 4. Nah, kemudian sembahyang macam biasa. Nanti sebelum sahur tutupkan dengan 1 witir lagi. Nah, jangan ketinggalan, sebab bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak memberi manfaat, naam, dan ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وبالخصوص إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن عدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah solat wajib, demikian qiyam, tarawih yang kita lakukan seharian hari ini dan malamnya, dan kita bersangka baik pasti Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang qiyamul lail, yaitu orang-orang yang solat tarawih. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan qiyamul lail pada waktu Ramadan, para ulama mengatakan qiyamul lail itu adalah salat tarawih, sama ada berjamaah ataupun seorang-seorang di rumah, di masjid, paling baik berjamaah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Setiap kali lepas kita tarawih, kita optimis, alhamdulillah, mesti sangka baik pada Allah. Allah telah ampunkan dosa saya yang telah lalu. Seusai saja kita solat tarawih. Cuma diingatlah, kalau kita solat tarawih 20 rakaat, kemudian mungkin di kalangan kita yang solat 8 rakaat, jangan balik dahulu. Setelah habis 8 rakaat, solat lagi witir dengan niat berjamaah. Macam mana? Ketika orang bangkit untuk rakaat tarawih seterusnya 9 hingga 10, ketika itu kita niat untuk solat witir 3 rakaat. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Sebut ma'muman. Ketika salam imam nanti, kita angkat lagi untuk 1 rakaat. Selesailah witir kita. Dapatlah kita solat berjamaah. Sebab ada riwayat menyebut, Autiru ya ahlal Quran. Hendaklah kamu berwitir wahai ahli Quran. Ada juga riwayat menyebut, Al-witru, solat witir, wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib ke atas setiap orang yang telah bermimpi. Maksudnya orang yang mukallaf. Walaupun ini mengikut perbahasan ulama, hanya pendapat tertentu sahaja. Yang jumhur tidak wajib. Kepada Nabi wajib. Jadi karena itu hadirin, jangan balik dahulu.
tolong pesan-pesankan kawan-kawan di satu situasi. Situasi yang kedua, kita pula sembahyang di masjid yang buat 11 rakaat. Kita tak nak sebenarnya. Jadi macam mana kita boleh ikut mereka solat tarawih dan solat witir. Solat tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Kenapa? Kita nak ambil fadilat. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Nabi SAW pernah sebut, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya sesiapa yang berqiyamul lail, maksudnya tarawih, sampai imam balik, maksudnya solat witir, maka baginya pahala seolah-olah membangunkan seluruh malam. Jangan lepas amalan itulah. Jadi jangan balik terus. Walaupun mereka solat witir 3 rakaat, kita kadang-kadang terus balik terus. Jangan, sayang. Solat witir macam biasa juga. Nanti dekat rumah terus sembahyang macam biasa. Tak perlu witir lagi. Sampai subuh nanti, sebelum nak sahur tak payah witir lagi. Sebab cukup dengan witir yang dekat masjid ataupun surau tadi. Inilah yang Nabi sebut, la witrana fil lail. Tidak ada 2 witir satu malam. Satu pendapat yang lain, balik kat rumah nanti buka dulu malam itu dengan 1 witir. Jadi 3 rakaat dekat surau tadi, 1 rakaat di rumah jadi 4. Kemudian sembahyang macam biasa. Nanti sebelum sahur tutupkan dengan 1 witir lagi. Jangan ketinggalan, sebab bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak memberi manfaat dan ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dahulu. Hari ini saya akan saya ambil pukul 12 tepat. Saya akan jawab semua soalan ini. Biar semua selesai. Yang ada soalan, teruskan menghantar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kita sekarang? 43 syarat-syarat wajib. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an-qala. Syarat-syarat wajib puasa. Bila sebut syarat-syarat itu bermakna syarat itu lebih daripada 1. Wajib puasa. Kalau ada syarat ini, wajiblah berpuasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Apabila 5 syarat ini terdapat pada seseorang, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib ini maksudnya wajib syara'. Ada wajib akal. Itu dibeza ya. Selalunya kalau wajib syara' kita akan terjemah wajib atasnya. Sini terjemah apa? Wajib baginya. Tak apalah. Itu dari segi bahasa saja. Yang paling tepat wajib atasnya. Sebab al-wajib ala. Kalau kita mengaji dalam kitab bahasa Arab, bila kita tengok perkataan al-wajibu ala, itu mesti wajib syara', wajib fiqah. Kalau al-wajib li, itu wajib bagi. Sedikit untuk kita buat catatan supaya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk orang yang mengaji kitab faham ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bagi dengan wajib atas. Kalau wajib bagi ini adalah terjemahan kepada perkataan al-wajibu li. Kalau al-wajibu atas, al-wajibu ala. Jadi biasanya kita mengaji kalau al-wajibu wajib bagi Allah, maka itu adalah wajib dari segi hukum apa? Wajib akal. Ini wajib fiqah ataupun wajib syara'. Apa beza dua ni? Bezanya ialah macam ni.
Kalau wajib akal, dia mesti ada. Kalau ini mesti buat. Sebab terjemahnya ialah la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang di sini ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Baik. Di sinilah yang disebut habis dah ni, tak ada tempat lagi dah ni. Kat ujung ni nah. Ambil sikit lagi. Buat dapat pahala. Tinggal berdosa. Ini harus dibiasa supaya jangan kita keliru bila kita mengaji sifat 20. Nah, kalau kita sebut ini terjemahan kitab lama, kitab terjemahan kitab baru kurang sensitif, kurang ihsas, kurang sensitif. Kitab lama dahulu, kalau kita tengok wajib bagi, kita tahu dah. Ini mesti wajib akal. Apa maksud wajib akal? Sebab dia terjemah al-wajibu. Wajib bagi Allah bersifat 20. Maksudnya, mesti ada sifat itu pada Allah. Tidak ada kena-mengena kalau Allah tak bersifat, Allah berdosa. Kalau Allah bersifat, Allah dapat pahala. Tidak kena-mengena. Sebab wajib itu adalah wajib dari segi fiqah. Nah, fiqah, bila fiqah, dia melibatkan hukum apa? Bila fiqah, dia akan menyebabkan hukum taklifi. Kan taklifi yang hari itu kita bincang ada berapa? 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Inilah dia. Wajib kat sini, wajib di sini. Tidak ada kena-mengena dengan Allah. Sebab itu adik-adik yang baru mengaji sifat 20, bila kita sebut wajib bagi Allah bersifat dengan sifat qudrah. Itu maksudnya apa? Maksudnya akal ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tak boleh terima kalau dia tak ada. Maksudnya mesti ada. Qudrah Allah mesti ada pada Allah. Akal tak boleh terima tak ada. Mesti ada. Ini melibatkan akal. Kerana itu tidak ada kena-mengena berdosa atau tidak berdosa. Sebab Allah yang berdosa ini taklif kena pada orang yang mukallaf. Allah bukan mukallaf. Nah, tapi kalau kita kata wajib atas orang beriman untuk solat, itu bukan wajib akal, itu wajib fiqah. Maksud ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang dibuat dapat pahala, tinggal berdosa. Ini tolong take note dulu yang ini. Yang ini take note dahulu. Sebab nanti kalau mengaji sifat 20 jangan keliru. Wajib yang ada pada sifat 20 bukan wajib yang ada pada fiqah. Kalau tak keliru lagi. Bila kita kata Allah bersifat wajib, iaitu sifat wujud itu wajib bagi Allah. Saya tak kata wajib atas Allah. Itu sensitifnya terjemah dulu. Kitab lama. Bukan kita nak komen gini, guru saya juga punya kitab ni. Lagipun bahasa Arab, bahasa Indonesia dengan Melayu mungkin sedikit berbeza. Saya bukan komen guru, saya tidak. Ini untuk umum sahaja. Boleh? Kalau kitab Jawi lama dulu, wajib bagi kita tahu. Ini mesti cerita bab akal. Wajib atas kita tahu. Ini cerita bab fiqah. Wajib baginya, maksudnya wajib atasnya. Atas siapa? Seseorang tadi untuk berpuasa. Satu, syaratnya Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan puasa. Dan jika dia berpuasa, maka hukum puasanya tidak sah. Dan jika dia memeluk Islam, maka tidak wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan pada masa kekafirannya. Berbeza dengan orang murtad. Apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala,
Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, dan saya Allah akan mengampuni mereka terhadap dosa-dosa mereka yang telah lalu. Adapun orang yang murtad, maka wajib baginya untuk berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam, kemudian melakukan ibadah puasa, dan wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan selama masa kemurtadannya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik, hukumnya tidak wajib untuk qada puasanya. Mana kita pegang? Boleh kan kita mazhab Syafi'i, pegang dulu mazhab kita. Tapi kita bagi tahu memang ada pendapat lain. Nah, jangan sibuk dulu dengan pendapat mazhab lain. Walaupun satu Islam, macam kita lah. Duduk di Shah Alam, Seksyen 1. Jangan sibuk dengan Seksyen 7 dulu, jangan. Sebab di Seksyen 7 tu banyak anjing berkeliaran, banyak pencuri. Sibuk kita dekat situ. Walau Seksyen 1, pagar tak ada contohnya. Selesai dulu tempat kita tu. Itu sama juga dengan madhab. Faedah, membantu orang kafir dengan menjual, sedikit qasidah yang itu tu. Membantu orang kafir dengan menjual makanan dan minuman atau menghidangkannya yang berupa makanan pada siang hari di bulan Ramadan, hukumnya adalah haram. Kerana termasuk dalam kategori membantu orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Mana-mana restoran yang buka pada siang hari, apapun alasannya. Mungkin alasannya buka supaya orang bukan Islam makan makanan halal. Itu alasannya. Tak, itu bukan alasan yang logik. Bukan alasan yang boleh diterima. Sebab orang kafir kalau mereka makan yang bukan haram pun, itu memang mereka memang tidak ada kena-mengena dengan kita. Sebab itu orang yang memelihara khinzir dalam negara Islam, mereka tak boleh dibunuh, tak boleh dibom. Sebab itu memang makanan mereka. Memang ada dalam Islam hukumnya. Tak boleh kita nak terus sembelih, bunuh semua sekali, tak boleh. Itu memang makanan mereka. Sama juga kan restoran-restoran mereka pun banyak. Bukan kita menggalakkan makan di situ, tidak. Tapi menghormati bulan Ramadan itu lebih besar lagi. Saya respect lah kalau siapa yang ada restoran, tapi jangan buka dulu. Bila buka nanti, waktu asar nanti, waktu nak buka puasa itu silalah. Tapi jangan seawal pagi, Masya Allah. Kita pun lemah dengan roti canainya. Ataupun apa-apa sahaja. Hadirin kena insaf. Inilah. Kitab ni sebut apa ni? Haram. Sebab membantu orang berbuat maksiat. Kadang-kadang bukan orang bukan Islam saja yang datang. Orang Islam pun datang juga dengan plastik warna hitam. Tak faham, Saya baru tahu juga semalam sembang-sembang dengan kawan, dia beritahu plastik warna hitam ada maksud tu. Jadi nak buat macam mana? Ni dah jelas lah sebut dalam kitab ni. Saya nak bagi tahu, pengarang kitab ni umurnya muda daripada saya, banyak muda. Tapi beliau mengaji belasan tahun dengan Habib Zain. Habib Zain ni ulama yang disebut Imam Syafi'i kecil zaman ini, alim, masya-Allah, tabarakallah. Yang datang soalan tu saya letak kat bawah macam ni supaya kita bagi ini. Maksudnya insya-Allah 1.5 jam kita jawab soalan. Mukallaf, dia mesti berakal dan baligh. Maka tidak wajib berpuasa. Kalau bahasa yang paling tepatnya, mohon maaf tidak mengomentari guru, tidak berbicara tentang yang tepat saja. Maka tidak wajib berpuasa atas anak yang belum baligh, orang gila, pengsan dan mabuk. Faedah, wajib bagi wali maksudnya penjaga, untuk memerintahkan anaknya yang telah memayyiz dapat beza mana baik, mana buruk, mana najis, mana makanan, agar berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 syarat, iaitu jika anak tersebut telah berumur 7 tahun. Sebab umur 7 tahun sudah sesuai untuk diajar.
memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sebab ada juga anak yang, mohon maaf ya, Allah uji dengan anak istimewa ke, yang itu tak boleh lah. Ini anak yang normal. Jika anak tersebut telah berumur 10 tahun, maka wajib bagi wali untuk memukulnya jika anak tersebut tidak berpuasa, sedangkan dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ini qiyas kepada perintah solat. Nah, kalau perintah solat sampai Nabi sebut muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Hendaklah kamu suruh anak-anak kamu untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun. Tapi jangan pukul dulu. Suruh saja. Nah, kalau reluctant juga, when they reach the age of 10, nah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asharah wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukul mereka dengan pukul ghair mubarrih, bukan pukulan yang menyebabkan berdarah. Kalau pukul tangan, pukul punggung ke muka, jangan sekali-kali, nanti anak tu dendam dengan kita. Jaga-jaga, nah. Pukul di bahagian mana-mana yang tidak mencederakan dia. Tapi ketika pukul, biar dalam hati, piak dalam hati tu, baca bismillah dulu, bismillah, piak, dia hang jadi orang baik. Lagu tu, nah, tak payah sebut, tak apa. Piak, macam yang semalam saya terputus cerita semalam tu, nah, mohon maaf ya, cerita BAHLUL semalam tu. Jadi sambung sikit dululah, baru sedap. Nah, malam tadi driving kat rumah, Allah, tak dan habis cerita semalam, cerita Muhammad Al-Bahlul. Kan saya bagi tahu bahasa kadang-kadang tak sama generasi dulu dengan generasi sekarang. Orang dahulu kalau sebut bahlul, baik tak baik? Baik. Orang zaman sekarang jangan sebut bahlul depan dia. Orang zaman dulu, ya bahlul, alhamdulillah. Sebab bahlul tu merujuk kepada Syekh Muhammad Al-Bahlul, yang wali, yang ahli firasat tadi. Orang zaman dahulu, ketika anak mereka, mohon maaf ya, lembab ataupun lembab, semua dekat situ. Hang ni bahlul sungguh. Maksudnya, hang ni mudah-mudahan jadi seperti Muhammad Al-Bahlul. Tu asal dia tu, orang zaman dulu. Nah, bukan negatif, tak. Orang tua tak mendoakan tidak baik. Antara sebab rezeki kita payah nak datang ialah kita mendoakan anak tu tidak baik. Tengok balik yang saya pernah tulis 30 amalan untuk murah rezeki. Ada? Tak dapat? Ada lagi? Siapa yang ada nak tengok sekejap? Kalau ada lah. Ada tak? Dapat tak? Saya menulis 2 hari lepas. Saya terjemahkan daripada kitab Arab. 30 amalan memudahkan rezeki. Saya nak tahu je, sebab ni masing-masing dah mengaji ni, biar kita kongsi sama-sama lah. Ada Abang Haji? Abang Haji ada lah. Angkat sikit tangan mengaji. Ni minta dengan mengaji nanti, sayang. Kadang-kadang kita buat amalan, tapi kita buat juga amalan yang menyebabkan kita jadi lambat datang rezeki kita. Contoh, mendoakan keburukan pada anak. Contoh, menyapu sampah pada malam hari. Contoh, makan sambil menggiring macam ni. Berapa ramai orang makan menggiring macam ni? Sambil tengok sinetron. Kan? Macam ni. Tak. Yang pakai serban, jangan pakai serban duduk, pakai berdiri. Pakai seluar, jangan pakai berdiri tapi duduk. Ketika basah baju, basah muka, lepas wuduk, jangan ambil baju ni keringkan macam ni, jangan. Ada 40 perkara daripada sahabat dan daripada tabi'in, jangan buat. Melonggokkan sampah dalam rumah. Sampah-sampah tu ikat dulu pagi, jangan sampai esok hari lagi, terus buang paginya. Ada 40. Itu yang penting tadi tu. Kita nak supaya dapat rezeki kan, tapi kita terlepas pandang buat sesuatu yang melambatkan rezeki kita. Kena tahu juga itulah. Memang saya ambil masa panjang semalam menterjemah daripada pagi sampai ke tengah hari menterjemah. Niat saya nak supaya sama-sama rezeki saya pun murah, rezeki kita pun murah juga. Kita berusaha, alhamdulillah,
At the same time, kita terlepas pandang buat 40 perkara yang melambatkan rezeki. Contohnya juga apa? Menyapu sampah pada waktu malam tadi. Menulis dengan pensil yang pecah. Kan zaman dulu pensil ada pecah-pecah tu kan diikat dengan tali. Itu juga. Kemudian minum dengan gelas yang ada sumbing. Dengan sumbing. Sama juga minum dalam keadaan junub, tidur dalam keadaan tidak berpakaian. Dia tulis kat situ kataan BOGEL. Saya tak sampai hati nak tulis sebab bulan Ramadan ni kan. Saya tulis bahasa yang ringan, tidak berpakaian. Dia tulis dua BOGEL dengan TELANJNG. Tak sampai tangan saya, tak berat tangan saya nak tulis. Situ saya stuck sekejap. Apa? Iryanan. Ini nama bahasa Arab. Iryanan. Jangan bagi nama anak Iryanan. Jangan. Iryanan. Iryanan yang maksudnya BOGEL ataupun TELANJNG. Jangan. Saya pun fikir apa nak terjemah ni. Mari dah perkataan tu tak mau. Lah dapat juga tidak berpakaian. Kan senang nak menterjemah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dahulu sebut anak dia hang ni Bahlul sungguh, supaya anak dia jadi Muhammad Al-Bahlul. Sekarang jangan. Dulu kalau sebut Al-Bahlul, alhamdulillah, ya Allah ya Allah. Sekarang jangan ya. Nanti masuk ICU nanti jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Makna mumayyiz adalah anak yang dapat makan, minum dan isinya sendiri. Maksudnya dia boleh uruskan diri sendiri. Mampu untuk mengerjakan puasa. Tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa, sebab ketidakmampuan seseorang untuk berpuasa terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu dari segi fizik atau badan. Contoh, jika telah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka hukumnya adalah tidak wajib berpuasa dan wajib mengeluarkan 1 mud, lebih kurang 750 gram beras untuk setiap harinya dan dibahagikan kepada fakir miskin. Kalau perhitungan orang zaman dulu, satu tapak tangan, ini tapak tangan, kita raup, kita ambil dan begini. Ini 1 mud lah ni. 1 mud. Kalau payah-payah, kita ihtiyat dalam istilah fiqah, hati-hati. Daripada 750 nak pinjam penimbang lagi dengan kedai, mana kita ada kat rumah kan. Jadi kita agak-agak sekilo lah, senang, sekilogram. Dia bagi pada fakir miskin. Tapi tolong diingat, apa yang kita buat selalu ni tak apa nak tepat. Fidyah dibayar apabila berlalu 1 hari itu baru bayar fidyah. Contoh, ayah kita paralyzed. Memang tak boleh. Apa yang dibuat oleh setengah orang, diambilnya 30 kilo beras, dibagi dengan tuan imam. Ni kenapa? Ayah saya tak boleh nak berpuasa. Ini untuk 30 hari. Tak tepat. Yang tepatnya ialah berlalu dulu 1 Ramadan, baru bayar. 2 Ramadan, baru bayar. 3 Ramadan, baru bayar. Sebab jangan dahului takdir. Kalau kita bagi ini untuk 30 days of not being able to fast, siapa? My father, siapa tahu hari ke-7 dia main bola. Lari, lagi laju dia lari daripada kita. Siapa tahu? So do not precede, jangan dahulukan takdir. Macam mana? Kalau ikut kata saya tadi, setiap hari bawa bagi kan? Bukanlah bermakna setiap malam tu untuk minta tuan imam masjid bawa sekilo. Taklah sampai lagu tu. Maybe 7 hari bawalah 7 kilo. 7 hari lagi 7 kilo. Who knows? Minggu yang ketiga nanti dia sihat, siapa tahu. Jangan dahului takdir. Boleh bayar fidyah tu memang, tapi jangan sebelum waktunya. Waktunya ialah habis maghrib baru bayar. Tapi tak praktikal lah setiap malam bawa beras. Tunggu dulu seminggu baru kita bagi.
Dari segi hukum, kerana syarak melarangnya untuk berpuasa, dia boleh berpuasa, tapi hukum dah lagu tu nak buat macam mana? Contoh, wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk tidak berpuasa. Whether you really want to fast, no, I cannot. Please, I am afford to do that. Yes, but hukum kata tak boleh. Itu saja, nak. Naam. Kita nak sangat fly, nak sangat everything is ready, tapi dah tak bawa kad pengenalan macam mana? Kad pengenalan, duit dah Masya Allah, macam-macam dah tukar duit, currencies, baju tebalnya, nak pergi ke overseas, contohnya, everything back, ya Allah. Apa yang tak ada? Satu je, kad pengenalan. Cannot. Sebab itu dah syarat, that is a condition. What to say? Tak boleh. Itulah dia. Wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya wajib untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan wajib baginya untuk qada puasanya yang telah ditinggalkan apabila telah suci tanpa mengeluarkan fidyah. Dia tak boleh fidyah. Fidyah nanti bagi satu orang yang mengandung. Dia bimbang anak dalam kandungannya dan dirinya, fidyah. Ataupun dia kerja ataupun menyusukan anak orang lain. Kan zaman Arab dahulu ada satu pekerjaan apa? Menyusukan baby. Kan Nabi SAW disusukan oleh siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sebab mereka datang daripada kampung. Orang begini menyusukan baby. Dia serba salah. Dia nak, kalau dia tak menyusukan baby, baby itu nanti haus. Dan dia terpaksa tak menyusukan, takut susunya tak banyak. Maka dia pun tak puasa sebab dia bimbang dirinya dan bimbang baby itu. Kalau melibatkan, kaedahnya senang. Melibatkan je orang lain, bayar fidyah. Qada tu pasti, Tapi melibatkan baby, bayar fidyah. Melibatkan janin, bayar fidyah. Itu je dalam mazhab Syafi'i mudah. Sihat, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Tapi sakit di sini bukan sakit gigi, bukan sakit mata, jangan. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Definisi sakit yang boleh untuk meninggalkan puasa adalah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan salah satu dari 4 kesan negatif berikut ini. Salah satu ada ni, bolehlah kita tidak berpuasa. Satu, dapat menyebabkan kematian. Kalau dia berpuasa mati terus. Orang lagu ni boleh qada, boleh tak buka, boleh buka puasa. Atau dapat memperlambat kesembuhannya dari penyakit tersebut. Dia sakit, kalau dia puasa akan lambatlah sembuh. Boleh buka puasa. Atau, tulis situ atau ya. Dapat menyebabkan salah satu dari anggota badan tidak berfungsi. Kalau dia puasa, otaknya jam, contoh. Ataupun tangan dia jadi jam. Itu boleh buka puasa. Dapat menyebabkan bertambah parahnya sakit tersebut. Jika demikian maka tidak wajib baginya untuk berpuasa sebagaimana firman Allah Taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan ini mestilah 2, lebih daripada 2, halah 1 adalah tujuan yang baik. Kemudian dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang telah dia tinggalkan pada hari-hari yang lain, istilahnya qada. Surah Al-Baqarah ayat 184. Faedah 1. Seseorang yang dalam keadaan sakit, hukum puasanya terbahagi menjadi 3 keadaan pula, sebagaimana berikut. 1. Makruh untuk berpuasa dan boleh berbuka. Makruh dia berpuasa dan boleh berbuka. 1. Apa keadaannya? Apabila dia mengira jika berpuasa, maka dapat memperlambat kesembuhannya atau menambah rasa sakitnya, makruh dia puasa. Atau dapat menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota tubuhnya. Ambil yang 4 tadi itulah, 3 daripadanya, kategori ini. Makruh dia berpuasa dan boleh berpuasa. Yang kedua, haram untuk berpuasa dan wajib berbuka apabila dia yakin
Jika berpuasa dapat menyebabkan salah satu dari 3 kesan negatif di atas atau dapat menyebabkan kematian, dia yakin betul. Tadi dia bimbang-bimbangnya, bimbang yang makruh, dia yakin betul. Sebab abang dia dah meninggal kerana berpuasa. Itu dia punya, bukan abang dia saja, termasuk ahli jamaah masjid dia. Contohnya, dia yakin kalau dia juga, dia pun bawa umur juga, haram dia berpuasa. Haram untuk berbuka dan wajib untuk berpuasa. Apa ni? Jika sakit yang ringan seperti sersema, zukam, sersema ni atau pening kepala, anak pening kepala. Bismillah. Allahumma laka sumna bika aman. Jangan dulu. Haram tu hukum ni lah. Macam mana nak kena tanya jugalah. Sebab ada orang ni penyakit macam-macam kan. Migraine, ada yang migraine tahap teruk dan macam-macam. Tengok keadaan. Kalau bertanya, tengok keadaan orang tu. Bermukim. Tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang dalam perjalanan musafir dengan 5 syarat. Iaitu menempuh perjalanan panjang, iaitu 82 km atau lebih. Ini khilaf ulama. Ada yang kata 90, ada yang kata 88. 2 batu, 2 mile. Apa ni? 56 batu. 56 batu. 56 miles batu. Perjalanannya untuk perkara ini maksudnya musafir yang diizinkan, yang dibolehkan untuk buka puasa. Perjalanannya untuk perkara yang mubah harus, iaitu bukan untuk tujuan maksiat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, boleh membatalkan puasa meskipun perjalanannya untuk maksiat. Yang namanya perjalanan. Subhanallah. Kalau mengaji bab-bab mazhab ni, kita akan terbuka sangat-sangat. So macam mana? Boleh pilih mana-mana, tapi jangan satu je. Jangan memilih yang ringan. Itu saja. Kalau dah mengaji, kita dah tahu, guru kita dah syarah begini-begini, boleh. Tapi jangan satu qadiyah yang saya sebut semalam, wuduk dengan solat tak boleh. Contoh lain, kita nak tidur malam. Kan kita akan tidur dengan isteri. Kalau bersentuh dengan isteri, apa hukumnya? Mazhab kita Syafi'i. Batal. Takkan seorang selimut. Ataupun pakai glove tidur. Tak praktikal. So macam mana? Nak buat macam mana? Satu, guna pendapat yang kata yang menyentuh tu batal, yang tak disentuh tu tak batal. Siapa yang menyentuh? Problem lagi tu. Sebahagian ulama kata pakailah mazhab Hanafi, tapi kena belajar cara berwuduk mazhab Hanafi. Macam mana wuduk mazhab Hanafi? Tak beza sangat, tidak berbeza sangat. Antara yang jelas bezanya ialah menyapu kepala. Kepala tu kalau disapu seluruhnya kena air. Itu sahaja. Jadi belajarlah. Sebab kalau kita ikut mazhab kita Asy-Syafi'i nanti batal selalu. Boleh tidak mengapa. Dalam hal itu boleh. Tapi jangan mencari yang ringan-ringan. Habis. Niat dalam hati akan menggunakan keringanan syarak ketika akan membatalkan puasanya. Dan jika tidak berniat, maka hukum membatalkan puasanya adalah haram. Niat dalam hati akan menggunakan rukhsah. Keringanan syarak ketika akan membatalkan puasanya. Dia membatalkan puasanya ini kerana nak pakai rukhsah tu. Maksudnya keringanan yang Allah bagi. Bukan dia sendiri yang nak. Tapi ini pemberian daripada Allah, hadiah. Maka gunakanlah. Sebab membatalkan puasa saja-saja hukumnya haram. Tidak bernazar untuk tetap akan berpuasa ketika dalam keadaan bermusafir. Kalau bernazar, wajib berpuasa. Jarang orang bernazar macam itu ya. Keluar dari perbatasan kotanya sebelum azan subuh. Ini mazhab kita agak tegas dalam bab ni. Keluar dari perbatasan kotanya sebelum azan subuh. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali boleh membatalkan puasa meskipun keluar dari perbatasan kotanya setelah azan subuh. Nah, kan kadang-kadang kita dah beli tiket bas, tiket kapal terbang tu mana boleh di-adjust kan? Tak apalah, dalam bab ni kalau nak ikut taklid ada pendapat kata boleh apa? Imam Ahmad. Jika syarat-syarat tersebut sempurna, maka tidak wajib berpuasa, akan tetapi yang lebih utama adalah tetap berpuasa jika puasa tersebut tidak memberatkannya. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih utama tidak berpuasa. Terus jangan puasa. Mazhab Imam Syafi'i, tengok dulu. Kalau boleh puasa tidak memberatkan, puasalah elok. Kalau tidak, bukalah puasa. Imam Ahmad kata tak, tidak berpuasa sebab ini anugerah Allah. Macam-macam. Kalau orang sufi, mereka akan ambil yang sedikit payah. Sebab mereka suka yang payah. Bukan memayah-mayah, tidak. Mereka sendiri itu. Sebab apa? Sebab mereka tahu lagi payah, lagi besar pahala. Sebab ada kaedah menyebut ma akthara fi'lan akthara fadlullah. Apa yang banyak dibuat, maka banyak pahala. Apa yang berat ditanggung, besar juga pahalanya. Sebab itu sebahagian mereka kalau tamam ataupun jamak ataupun qasar, mereka akan pilih tamam. Sebab 4 rakaat rasa lebih puas dan rasa lebih sedap bermunajat. Ini tengoklah, tuan-tuan orang sufi ke ataupun tidak. Kalau tidak, kalau macam saya ni, sukalah kita pun. Saya senang, Masya Allah. Siapa tak suka 8 rakaat jadi 4, kan seronok. Kalau boleh subuh pun ada qasar kalau boleh. Kata nafsu. Kata nafsu. Dan jika tidak sempurna syarat-syarat di atas, maka hukumnya adalah tetap wajib berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya. Faedah kedua, golongan yang tidak wajib berpuasa. Golongan yang tidak wajib berpuasa ada 6 sebagai berikut. Orang yang sedang bermusafir jika syarat-syaratnya telah sempurna, itu tak wajib puasa. Orang yang sedang sakit jika termasuk dalam golongan yang tidak wajib berpuasa. Orang yang sudah masuk usia tua, kalau dalam bahasa Indonesia tua renta, tua renta. Kita panggil tua apa? Tua apa? Tua baka. Tua baka. Dan tidak mampu untuk berpuasa. Perempuan yang sedang hamil, meskipun dari hasil zina, tengok yang saya sebut semalam kan, jima tu hukumnya sama juga dengan orang yang buat berzina kan? Tapi sebagai adab tak disebut. Perempuan yang sedang hamil, kenapa disebut hamil? Sebab dia hamil ni hamala yahmilu hamlan, bawa, sebab dia bawa kandungannya ke sana kemari, itu maksudnya hamil, membawa. Meskipun dari hasil zina, na'udzubillah min zalik, jika dia berpuasa khawatir akan mengganggu janinnya, boleh dia buka puasa. Perempuan yang sedang menyusui anak, jika dia berpuasa khawatir akan mengganggu bayinya, meskipun bayi itu anaknya atau anak orang lain, karena dia mengambil upah menyusukan anak orang lain. 6. Orang yang haus dan lapar, yang sekiranya akan membahayakan dirinya jika ia tetap berpuasa, macam orang kerja buruh binaan. Buruh binaan pula yang kerja dekat atas bumbung yang panas terus mereka itu. Tapi kalau mereka buruh binaan juga, tapi kerja dalam aircon, itu cerita lain. Kan dalam masjid, dia standby ini aircon pasang, itu cerita lain. Sebagian ulama menjelaskan 6 masalah di atas dalam mutiara syairnya. Idza ma sumta fi ramadhan sumhu siwa sittin wa fihinna al-qada'u fasinun thumma mimun thumma shinun. Sedap dia punya ni. Fasinun thumma mimun thumma shinun wa ha'un thumma ainun thumma ra'u.
Sedap kan? Tak ingat waktu mengaji Al-Kharidah, kitab Al-Kharidah dengan Syekh Amr Dawuddin, beliau alim sangat sifat 20. Kami baca cara rajas, rajas syair. Dia pakai ilmu arud, ya. Ilmu arud bukan sembarang, ya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Gitu. Setiap bait itu dibaca. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalau bunyi lain sikit, bukan mustaf'ilun tu yang kami belajar. Tak. Rentak dia. Apa dia mustaf'ilun? Rentak dia tu. Nah, cuma nak tak ingat sekarang baitnya tu. Subhanallah. Ini pun sama juga. Nah, kalau baca syair, jangan diwakafkan di belakang tu. Yang itulah yang menjadikan dia jadi sedap. Naghmah akhirnya itu. Maka makna tanda huruf-huruf di atas adalah shin. Terjemah dulu situ ada terjemah tak ada kan? Idza ma sumta fi ramadhan sumhu, apabila kamu berpuasa pada Ramadan, maka berpuasalah, siwa melainkan 6 perkara yang padanya perlu qada. Apa dia? Fasinun. Sin itu lil musafir, untuk orang yang bermusafir. Memang tak perlu puasa, masa boleh puasa dan qada. Mimun lil marid, untuk orang yang marid, untuk orang yang sakit. Shin Syekh harim, syekh yang tua bakar tadi. Ha lil hamil, perempuan yang sedang hamil. Ain lil atashan, orang yang kehausan sebab kerja berat. Memang semua haus. 2-3 hari ni panas elok lah. Haus itu ya Allah. Ada orang bagi satu gambar dalam WhatsApp. Waktu satu Ramadan itu, pagi Ramadan dia bagi gambar. Gambar ayak sirap ais. Dia kata gambar ni semalam dengan hari ni beza dah. Dia kata. Gambar ni semalam tu tak puasa. Mai hari ni beza, dia kata. Gambar dua ni. Saja dia nak suruh nafsu kita ni tak apa, bagi kita kuat semangat. Ra untuk perempuan yang menyusui murdi'ah. Faedah ketiga, jika dalam perjalanan bernazar untuk tetap berpuasa. Jika seseorang yang dalam perjalanan musafir bernazar untuk tetap berpuasa ketika dalam perjalanan, maka hukumnya adalah wajib baginya untuk tetap berpuasa dan tidak boleh membatalkan puasanya. Meskipun syarat-syarat diperbolehkannya membatalkan puasa telah sempurna, tapi dia telah bernazar. Kuat nazar ni, kuatnya. Faedah, sebab kewajiban bagi seseorang untuk membayar fidyah. Apa maksud fidyah? Kita bayar cupak tadi dia. Bayar 1 cupak beras. Kewajiban untuk membayar fidyah bagi seseorang dengan ukuran 1 mud, 750 gram, untuk setiap harinya disebabkan 1 dari 3 sebab berikut ini. Fawatun nafsis saum, kerana tidak berpuasa dan tidak ada kemungkinan untuk qada puasanya. Contohnya, dia tak puasa 2016. Dalam masa 2016 nak masuk jumpa pada Sabtu minggu lepas tu, waktu tu tak difidyah lagi. Tapi kalau masuk 2017, dia tadi 5 hari tak puasa 2016. Nak sampai ke 2017, tak boleh, tak, dia kena qada saja, tak fidyah lagi. Tapi masuk saja 2017, dia kena bayar fidyah berapa? 5 kilo. Mudah-mudahan 5 hari. Qada, tetap qada. Masuk 2018, tak juga bayar. Qada tetap 5 hari. Tapi fidyahnya bertambah. Berapa? Double. Jadi 10. 2019.
qada berapa hari? 5 hari tadilah. Kemudian bertambah lagi berapa? 15, bercampur macam tu. Seterusnya. Ya Allah, tak dapat bayang kalau dia 30 tahun. Nah, kena congak sendirilah dengan suruh saya nah. Tak mau. Sebab bukan saya nah. Siapa yang buat tu dia congak sendiri. Jika tidak berpuasa kerana sakit, kemudian ada kesempatan untuk qada. Dia sakit, ada kesempatan qada. Sembuh dari sakitnya, akan tetapi tidak qada, kemudian meninggal dunia. Maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayar fidyah. Lain halnya jika tidak ada kesempatan untuk qada, kemudian meninggal, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk membayar fidyah. Dia sakit-sakit terus bawa umur. Tu tak bayar fidyah pun tak apa. Tapi dia sakit, elok dalam sebulan 2, yang 30 hari itu tak dibayar, itu wajib bayar nah. Tapi kalau nak bayar, bukan kata ni boleh tapi tidak wajib. Beza tu. Kalau yang dengan sengaja dia delay kan, wajib bayar fidyah. Kalau tak, kita tak bayar pun tak bayar pun tak mengapa. Dia sakit-sakit tu bawa meninggal. Tak bayar pun tak apa, maksudnya tak wajib. Jadi kalau kita bayar, itu lebih baik. Fawatu waqtil fadilah, kerana tidak berpuasa tepat di bulan Ramadan. Jika tidak berpuasa di bulan Ramadan kerana untuk kepentingan orang lain, contoh ibu yang sedang hamil atau ibu yang menyusui anaknya, jika ia berpuasa akan mengganggu janin atau anaknya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib qadanya, serta wajib untuk membayar fidyah. Kalau melibatkan anak tu fidyah lah. Kalau dia tak puasa sebab dia okey je dengan janin tu very strong, tapi dia takut diri dia sendiri, qada sahaja, tidak perlu fidyah. Naam. Ta'khir al-qada, kerana keterlambatan qada puasa Ramadan, macam saya sebut tadi tu. Jika menunda qada puasa Ramadan meskipun telah terdapat uzur atau tidak, sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka wajib untuk membayar fidyah keterlambatan. Fidyah disebabkan keterlambatan akan berulang-ulang jika ditunda pada tahun ketiga dan seterusnya. Hal ini menurut pendapat yang kuat, iaitu pendapat Imam Nawawi, Al-Imam Rafi'i. Tolong dicek, tolong dibezakan, bukan Imam Rifa'i. Rasanya dekat Shah Alam ni ada satu pusat pengajian Ar-Rifa'i. Itu lain. Itu Rifa'i, itu tariqat Rifa'iyah. Kalau Al-Imam Ar-Rafi'i itu dalam bab fiqh, iaitu ashabul wujuh bagi kalangan al-mutaqaddimin. Kalau disebut syaikhan di kalangan fuqaha mazhab Asy-Syafi'i, syaikhan mutaqaddimin Al-Imam An-Nawawi tadi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau disebut syaikhan di kalangan mutaakhirin, fuqaha yang kemudian merujuk pada 2 orang sahaja, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir. Imam Ibn Hajar, tulis kat situ Al-Haytami, nanti bertukar menjadi Al-Asqalani. Al-Haytami. Imam Ramli, Dhabit Ramli As-Saghir, yang kecil. Dia ada Al-Kabir, As-Saghir. Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini. Sedangkan menurut Imam Asnawi tidak berulang-ulang. Mazhab kita juga, itulah pendapat ulama ni. Contoh, Zaid, saya ada tulis perkara ni dalam buku Nawaitu Shaum Ghadin, tapi saya tak ada bawa malam ni. Kan soalan semalam tu, ada tak bawa buku Nawaitu Shaum Ghadin? Tu dia soalan. Tak bawa sebab cuti ni. Malam esok insya-Allah, sebab esok buka pejabat kan. Siapa yang nak beli bolehlah nanti nah. Yang buku malam tu bukan free tu. Yang dah ambil malam tu saja nak ingat. Saja nah, tapi buku malam tu bukan free. Buku yang free-nya adalah amalan orang saleh. Adapun Nawaitu Shaum Ghadin tu, kalau rasa-rasa lah tak bayar lagi, nanti bolehlah berurusan dengan kotak. Berurusan dengan kotak. Nanti kotak kat sana tu.
Zaid pada tahun 2000, Syekh Habib kita berbuah 2000, senang kita nak ingat. Zaid, hadirin, kalau dalam kitab fiqah nak tunjuk orang itu orangnya fuqaha ataupun ilmu fiqahnya tinggi, kalau bagi contoh dia selalu guna dua nama. Siapa? Zaid dengan Zaid dengan Ziyad. Tak. Zaid dengan Muha bukan. Muhadir. Zaid dengan Omar. Ingat ya? Zaid dengan Omar. Fuqaha kalau tulis, dia akan selalu guna nama Zaid dengan Omar. Zaid atau Omar. Zaid, ni maknanya orang ni mengaji fiqah mendalam. Zaid pada tahun 2000 tidak berpuasa Ramadan selama 10 hari dan juga tidak qadanya sampai datangnya bulan Ramadan 2001 dan belum membayar fidyah keterlambatan hingga datang bulan Ramadan pada tahun 2002. Maka wajib baginya untuk membayar fidyah keterlambatan untuk 2 tahun. Tahun 2001 dan tahun 2002. Perbezaan pendapat di atas terjadi jika telah dibayar fidyah untuk tahun pertama dan jika belum dibayar fidyahnya untuk tahun pertama, maka fidyah keterlambatan akan berulang-ulang menurut kesepakatan seluruh ulama. Perbezaan pendapat di atas terjadi jika telah dibayar fidyah untuk tahun pertama. Tahun pertama dia telah bayar, dan jika belum dibayar fidyah untuk tahun pertama, maka fidyah keterlambatan akan terulang-ulang menurut kesepakatan ulama. Itu sahaja. Malam ni agak laju masanya, tinggal 5 minit. Apapun kita akan habiskan soalan. Faedah 5. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab kewajipan qada puasa. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab kewajipan qada puasa, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jika si mati meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya wajib untuk mengerjakan salah satu dari 2 perkara tersebut ini. 1. Berpuasa untuk si mati atau salah satu maksudnya atau mengeluarkan 1 mud beras untuk setiap hari dari jumlah puasa yang telah ditinggalkan oleh si mati dan diagihkan kepada para miskin, fakir miskin. Itu yang selalu kita buat. 2. Jika si mati tidak meninggalkan harta warisan, dia orang miskin, maka ahli warisnya sunat mengerjakan salah satu dari 2 perkara berikut. 1. Berpuasa untuk si mati atau mengeluarkan 1 mud beras untuk setiap hari dari jumlah puasa yang telah ditinggalkan oleh si mati dan diagihkan kepada para fakir miskin. Sama juga ya. Dalil bagi masalah di atas masalah, kalau mengaji kitab fiqh, masalah itu bukan problem, masalah itu perkara. Wajib dalil bagi perkara di atas ataupun masalah di atas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungjawab puasa, maka yang berpuasa adalah walinya, salah satu dari ahli warisnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ingat dalam beberapa malam yang lepas saya sebut ada sahabat yang disebut 4 abadillah. 4 abadillah. Kenapa disebut 4 abadillah? Nama mereka bermula dengan Abdullah. Ingat ada 41 ni nama ni. Abdullah bin Abbas disebut Ibnu Abbas. Tak dipanggil Abdullah tapi dipanggil Ibnu. Yang kedua yang terkenal Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Yang ketiga Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam faqalat, seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nak bagi tahu hukum.
Boleh perempuan bertanya soalan dengan lelaki, boleh. Ini macam ni, tetapi dengan adabnya, dengan caranya. Saya teringat satu kisah. Kisah ni tentang seorang syekh yang kerana jaga akhlak, hilang nama asalnya, tetapi disebut apa akhlak yang dia buat. Syekh ni namanya, apa nama syekh ni tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namanya Syekh Hatim Al-Asam. Syekh Hatim Al-Asam. Apa maksud asam? Al-asam, summum bukmun. Asam, summum, pekak. Hatim Al-Asam, nama dia. Hatim yang pekak. Walhal nama beliau bukan Hatim yang pekak. Dan beliau tak pekak pun. Saya tak ingat nama asal dia. Kenapa beliau dipanggil Hatim Al-Asam, Hatim yang pekak? Karena akhlak beliau itu sampai sekarang orang panggil beliau Hatim Al-Asam. Dah meninggal dah. Lama dah meninggal. Nah, ni cerita lama dulu ni. Kenapa? Dia seorang alim. Orang akan datang ni, kita bertanya soalan tadi, orang akan datang pada dia. Macam perempuan ni kan datang jumpa Nabi. Orang akan datang jumpa dengan dia dekat Iraq. Selepas seorang jawab soalan, dia jawab soalan. Lah, ada perempuan yang datang. Bila turn perempuan tu nak tanya soalan, dia sebenarnya menahan kentut. Perempuan ni, dia tahan angin. Ya Syekh, uridu, aku ingin an as'alakut. Ya Syekh, I wanna put. Syekh, aku nak tanya support. Support tu maksudnya maaf ya, dia berkentut. Kentutnya ada dua ya. nak bagi tambah ilmu. Bukan senang dapat ilmu pelik-pelik ni kan. Ilmu ni, mohon maaf, bukan ilmu pelik. Kita je yang jarang dengar. Walhal itu ma'ruf sangat. Kentut tu ada dua kategori. Satu, orang Arab panggil fusa. Satu lagi durat. Itulah hebat bahasa Arab. Istilah tu mengikut bunyi. Kalau fusa ni, fus. Macam tadi juga. Satu lagi durat, bod. Dia gitu. Jadi ada hadis menyebut syaitan kalau azan dia akan lari sambil berkentut. Kentutnya pula durat, bod. Dia lari. Syukur kita tak dengar, betul tak? Kalau kita dengar, mungkin kita tak jadi solat dia buatnya. Pakai gelak habis kita. Bod. Apa tu? Hang ke tak Hang ke tak Iblis. Begitu nak. Syukur. Cerita lagu ni tak habis lagi cerita ni. Ya Syekh, anak-anak pun kentutnya, dia pun merah muka perempuan. Syekh ni, dia tahu ni kentut. Syekh ni tahu perempuan ni kentut. Tapi dia nak tutup malu dia tadi. Macam mana dah mati dia. Dia dapat idea. Dia kuatkan suara. Apa? Apa? Kuat sikit suara. Kuat sikit. Apa soalan tadi tu? Kuat sikit. Perempuan ni dengar. Ya Allah, Syekh ni punyalah kuat kentut. Tak dengar juga. Soalan saya tu kuat tadi nah. Sekuat kentut tadi. Tapi itu pun dia tak dengar. Apa?
kuat sikit. Dia pun rasa, alhamdulillah. Rupanya Syekh ni tak dengar ya. Dia pun bertanya dengan tenang, Syekh pun jawab dengan tenang. Baliklah perempuan tadi tu. Jadi kawan Syekh ni tanya, Syekh, betul ke Syekh tak dengar? Dengar apa? Dengar kentut ni? Dia kata, sangat dengar. Tak, itu saya tambah tu, tak ada. Tak ada dia suruh lagu tu. Dia kata, ya, saya tahu dia kentut. Tapi takkan saya kata hang kentut ke? Selagi dia merah muka, pakai balik habis, tak main dah, tak tanya dah. Saya nak dia tenang. Saya saja buat tak dengar. Saja buat pekak. Sejak daripada peristiwa itu, beliau dipanggil Hatim yang pekak. Al-Asam tu maksudnya yang pekak. Hatim yang pekak. Sebab dia saja-saja buat pekak. Sampai sekarang, nanti tulis balik dari pengajian nanti, tulis dekat Google, Hatim Al-Asam. Ceritanya lebih kurang dengan cerita saya tadi. Subhanallah, nak jaga maruah. Masya Allah. Nak tunjuk apa ni? Boleh. Perempuan tanya soalan dengan lelaki. Boleh. Kan perempuan ini tanya dengan lelaki, tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak istinbat hukum apa? Perempuan boleh bertanya dengan lelaki, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Menjaga aurat, menjaga penampilan, suara dan sebagainya. Yang kedua, nak bagi tahu suara perempuan bukan aurat. Ni kan perempuan bertanya ni, qalat, dan dia berkata, dia berkata bukan melalui surat, berkata, inna ummi matat wa alaiha sawmu nadharin. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan mempunyai tanggungjawab puasa nazar. Kan begini ni bercakap ni. Tapi bukanlah direct menunjukkan seorang perempuan bukan aurat. Yang aurat tu bila dia lemah gemalaikan, dimerdukan. Naam. Faqala, maka Nabi bertanya, akunti qadiyatan anha dainan walau kana ala ummi. Jika seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayar hutangnya? Qalat, perempuan tersebut menjawab, na'am, ya, aku akan membayarnya. Qala, kata Nabi, fasumi anha, maka berpuasalah kamu untuk ibumu itu. Puasa apa ni? Puasa nazar. Kita habiskan permasalahan ini. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa, maka cara qada'nya adalah boleh memilih satu dari dua cara sebagaimana berikut. Satu, melakukan puasa untuknya, ahli waris tadi itu. Yang kedua, membayar satu mud beras, iaitu 750 gram untuk setiap harinya. Cara yang kedua ini lebih utama dari cara yang pertama, kerana qada'nya dengan cara membayar mud hukumnya sah menurut kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan jika dengan cara qada'nya tadi masih terdapat perbezaan ulama di kalangan para ulama. Kita puasa tu memanglah tak bayar apa-apa kan? Tapi boleh. Hatta kalau berpuasa ni sekaligus pun jadi. Contoh dia tinggal 15 hari. Ahli warisnya 15 orang berpuasa untuknya. Boleh. Hatta orang lain kenalan dia, rakan dia nak puasa, boleh. Dia dengan izin kita. Kecuali kawan ni kata jangan, saya tak suka dengan dia. Satu hari, semua puasa sekaligus. Boleh hukumnya. Tapi bukan senanglah nak puasa tu. Jadi kalau kita bayar tadi, taklah terbeban sangat. Sebab kalau nak puasa, bukan senang daripada daripada subuh sampai maghrib. Nak dengan lalunya, cendoinya, lalu burgernya, Masya Allah. Kalau dah lapar-lapar, cincau pun sedap. Ini Ustaz Ismail Qamus, saya teringat cerita dia zaman dulu. Zaman dulu. Dia kata dia berkawan dengan orang Pakistan. Cerita benar ke tak benar tak tahulah. Oh, sedap kuih ni. Dia tengok cincau tu macam belda. Belda, tahu belda? Ada orang Terengganu tak kat sini? Terengganu Kelantan, belda kan? Belda tu maksudnya agak-agak. Agak-agak. Betul? Belda. Oh, de. Oh, lain sebutan. De bukan. Ada tak de sebut? Ada. Kelantan. Oh, ni Ganu. Belda.
Hak ambo sebutnya belda. Nah, macam belda. Makan-makan, kena cincau. Masya-Allah. Kalau puasa ni semua sedap. Kalau berpuasa, tengah puasa, semua yang makanan tu jadi sedap. Yang kita tak suka makan pun jadi sedap. Masya Allah. Itulah namanya nafsu. Nah, ya Allah, makan apa yang perlu. Jangan makan apa yang mahu. Sebab kalau boleh di pasar Ramadan, semua kita mahu. I nak ni. Sikit ya, I nak ni juga sikit. Ini juga sikit. Ini juga sikit. Ini juga sikit. Akhirnya jadi bukit. Nah, Masya Allah. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki qada puasa selama 30 hari dan diqada oleh 30 orang dalam masa sehari, maka hukumnya sah untuk qada puasa si mati. Subhanallah. Saya tak baca pun kitab ni. Tadi tak sempat baca pun. Ni guru kita sebut apa yang saya sebut tu. Subhanallah. Dia sebut dulu sebenarnya, baru saya sebut. Pasal dia dah tulis. Tapi subhanallah, saya tadi tak dah baca tadi, kami daripada Kelang agak, Ulu Kelang agak jauh kan, tak dah revise benda ni. Subhanallah. Exactly apa yang kita sebut tadi. Second last, jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab puasa, maka tidak boleh dan tidak sah bagi seorang ajnabi yang bukan kerabat berpuasa untuknya tanpa izin dari ahli waris atau kerabat si mati, meskipun bukan ahli waris atau izin dari si mati tersebut sebelum dia meninggal dunia. Lain halnya dengan ibadah haji. Kalau izin tadi boleh tak? Boleh. Ibadah haji, maka boleh menghajikan meskipun tanpa izin dari ahli waris. Memang jika haji yang pertama sekali, kerana ibadah haji tidak ada cara lain selain mengerjakan haji dengan syarat qadanya, sedangkan puasa masih ada cara tadi alternatif dengan cara qadanya dengan membayar fidyah mud. Boleh. Haji tak boleh bayar mud-mud. Dan orang badal haji tu kadang-kadang kita tak tahu pun, kita yakin sahaja. Dan orang dah meninggal dalam kubur, nak minta izin macam mana? Boleh untuk haji. Tidak boleh dan tidak sah bagi seseorang melakukan puasa untuk seseorang yang masih hidup, meskipun orang yang telah tua dan tidak mampu melakukan ibadah puasa. Tak. Sebab itu ibadah yang personal. Faedah ke-6, jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungjawab kewajipan qada solat, itu kita sambung malam esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gunakan ini untuk jawab ini semua insya-Allah semahunya. Ada online, masya-Allah. Bismillah. Ada muka saya kat sini ni. Adakah dibolehkan di dalam perubatan Islam bersentuhan kulit dengan pesakit yang bukan mahram? Perubatan dengan doktor saraf. Baik, dalam keadaan dalam kaedah perubatan sebegini memang sebahagian ulama membolehkannya kalau tidak ada alternatif lain, tidak ada cara lain. Hatta yang perbidanan perempuan itu, kalau tak ada lain, memang lelaki itulah yang expert, terpaksa juga lelaki itu. Dan tidak boleh tidak, masih ada persentuhan. Cuma sebolehnya ada batas-batas. Batasnya apa? Pakai glove ke, supaya jangan bersentuh itu terlalu terlalu direct sangat. Memang dalam kaedah menyebut ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Darurat macam ni perubatan tadi membolehkan perkara yang diharamkan, boleh. Tapi jangan lupa kaedah yang lain, ad-darurat tuqaddar bimaqdariha. Jadi darurat itu walaupun dibenarkan tapi tak boleh sentuh sebarangan. Hukumnya boleh tadi yang bertanya. Tengok keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang sempat saya jawab ya? Saya ada seorang kawan yang kerja televan. Saya ada seorang kawan yang kerja televan. Betul sebutan ni. Sebagai jurujual dan pegang botol arak untuk dikira. Soalan saya, adakah gajinya halal dengan apa hukum dia pegang botol arak? Botol arak tu kalau tidak ada najis maka tidak ada apa-apa hukum, tetapi masalahnya dia bekerja di premis yang jual arak itu dan menjual botol yang ada air arak dalamnya itu. Ini masalah. Dalam hadis kalau tak silap saya 8 ataupun 10
golongan yang Allah laknat, yang ada kaitan dengan arak, peminumnya, pembuatnya, penjualnya, pembawanya, orang yang makan hasilnya, Allah. Hatta pekebun yang bekerja dekat situ pun kena juga. So kita nasihat orang sebegini, 7-Eleven kan? Baru saya terbayang memang 7-Eleven ini televan saya baca ni. Saya tanya tadi, saya ingat kerja bawa van ke? Tapi tiba-tiba juru jual 7-Eleven. Nak buat macam mana kalau tak ada kerja lain? Stay lah dekat situ tapi dengan jalan bukan redha. Dengan jalan bukan redha, tapi percayalah mana-mana tempat yang ada arak maka tidak barakah, kurang barakah. Hatta dalam hukum fiqh, kalau di rumah itu ada botol yang ada arak. Nah, kita makan sagon, tahu sagon? Tak tahu sagon. Nyok-nyok. Sagon apa panggil tak? Sagon kelapa. Nah, kita makan seronok makan sagon. Masya-Allah. Dah tak ada ayak. Tiba-tiba memang dekat situ je lah ada ayak arak. Nah, kalau kita tak makan boleh meninggal dunia. Hukumnya ialah boleh kita minum arak itu. Tetapi orangnya berdosa. Mai mana betul ya arak dengan arak mai rumah dia ni? Hukumnya berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Cara terbaik qada solat yang lama ditinggalkan. Rasanya kita dah jawab yang hari itu kan qada sajalah. Dan qada dia yang terbaik macam mana? Hari kemudian waktu, bukan lepas isya sah. Tapi yang terbaik ialah ikut waktu. Contohnya katalah baru malam tadi kita tahu lepas kuliah ni qada apa dulu? Ambil mudahlah, ambil subuh dulu qada subuh dulu 2 rakaat. Habis zuhur, habis asar, ikut sequence. Buatlah tik tu lagi kita senang hati. At least satu hari itu terlepas, selesai. Kalau subuh tak selesai lagi satu hari itu. Nah, jadi dapat paling tepat dalam qada ialah mengikut hari dulu barulah ikut waktu. Mau tidak mau dia kena catat juga. Kalau orang dah macam ni senang. Macam mana? Dia tahu. Contohnya dia qada sekarang dan subuh, zuhur, mata mengantuk sangat kan? Tengah malam nanti dia bangkit untuk solat tahajud. Kemudian qada lagi asar, qada lagi ikut sequence. Dia dah tahu dah asar, maghrib, lepas ni next. Walaupun dia tak tahu berapa hari. Tapi paling bagus hari lah. Kalau sedikit, kalau banyak memang nak buat macam mana? Macam itulah. Berapa jarak orang boleh lalu ketika kita solat tanpa sutrah? Kalau sutrah, dia mesti 3 hasta. Ini hasta 1, 2, 3. 3 hasta. Jadi kita sembang kat sini 3 tu. Dia boleh lalu kat situ. Tapi kalau ada sutrah tidak mengapa. Ini apa ni? Ketika tanpa sutrah. Kalau tanpa sutrah, tempat kita berdiri ni 1, 2, 3. 3 hasta. Panjang ni. Kita kat sini kan kita sujud. Di sinilah. Di sini dia boleh lalu. Jadi kalau ada sutrah, kat sini, di sini boleh lalu pun tidak mengapa. Sutrah. Ustaz, kalau wanita yang haid sudah suci selama 7 hari, kemudian ada sisa haid keluar lagi pada hari ke-11, berapa hari sepatutnya kena ganti? Kalau wanita yang haid sudah suci 7 hari, kemudian ada sisa haid keluar lagi pada hari ke-11, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa hari sepatutnya kena ganti? Ganti apa ni? Ganti puasa. Dia suci boleh. Yang suci tadi, dia dah suci, boleh puasa, tak apa. Hari yang ke-11 tu lah. Yang dikatakan haid macam ni, sepanjang 15 hari itu. Mana-mana ada hari yang suci kat situ, tak apa, silakan berpuasa. Tetapi yang darah keluar tu, darah tu namanya darah haid. Bila darah haid, dia tak boleh berpuasa. Yang tu nanti akan digantikan. Faham nak? Jadi kalau dia bersih di antara tu, silakan berpuasa, tak masalah.
Kita pun tak tahu kita ni suci sampai bila. Sampai bila dia suci itu. Tiba-tiba keluar. Yang keluar tu kita tahu. Itu darah haid itu. Sebab rumus yang kita cakap semalam yang nombor 2. Ingat tak? Hendaklah darah itu paling lama berapa hari? Paling lama. Bukan dia berterusan tak. Paling lama 15 hari dan malam dia. Kalau dah 7 hari bersih, 7 hari bersih ni kan? 7 hari bersih. Bersih tak masalah. Bersih. Yang keluar darah tu dia haid. Maksudnya yang dalam 15 hari itu. Nah, bagaimana bacaan kunut sekiranya solat qada berjamaah bersama imam tarawih? Kunut, orang sujud kita kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Laju sikitlah bacanya. Kalau tak dan juga, Allahumma ghafir li ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau panjang juga segan orang tengok kan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Kalau segan juga tak payah ikut orang sujud. Tak tahu orang. Sah. Saya sebut tunjuk, saya bagi alternatif ni. Tapi kalau kita baca kunut, hukumnya boleh. Itu disebut kaedah menyebut dalam kaedah fiqh disebut membaca dalam keadaan mutakhallif. Mutakhallif ini bukan buat rukun baru, tapi kita memanjangkan i'tidal. Itu saja. Dia beza dengan ketika imam naik di rakaat yang seterusnya. Kita tak mau ikut kerana kita baca tahiyat awal, imam dah naik lupa. Kita kena ikut juga. Sebab jangan buat benda yang imam tak buat. Bezanya yang tadi itu kita memanjangkan i'tidal. Itu namanya membaca secara mutakhallif. Bagaimana membaca kunut tapi tidak diangkat tangan seperti berdoa? Ni mesti kes malu ni Yang buat apa? Tak apa. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Ingat 2 perkara. Bila kita angkat tangan, tidak sunat sapu muka. 1 ketika kunut. Begitu sajalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tangan ni letak begini terus, tidak perlu bawa sampai ke bawah. Tidak perlu ataupun wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak, itu tidak dituntut. 1. Yang kedua ketika berkhutbah. Ketika berkhutbah tidak sunat angkat tangan. Pegang pegang tongkat dengan kayu kat sini kan dia memang sengaja dibuat dalam bentuk buah delima, romman. Kita kata Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Orang belakang tu amin, orang belakang angkat, makmum angkat. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Semua sekali tak. Dan makruh kalau kita khutbah, tuan, makruh. Sebab apa? Takut nanti kita jadi sombong. Hebat sangat. Betul tak jam saya ni tinggal 10 minit? Betul tak? Jam ni pukul berapa sekarang? 12, saya nak betulkan jam dulu. 12.23. Betul jam mengaji Kita ikut jam mengaji lah. Subhanallah, tak terasa wanita yang haid. Wanita diberikan keistimewaan untuk cuti, uzur, berpuasa pada bagaimanapun. Ramai wanita Islam zaman ini yang tidak berpuasa secara terang-terangan, makan minum ketika bulan Ramadan kerana alasan uzur. Contoh beli McDonald, KFC and etc. Apakah komen Ustaz? Tak eloklah. Itu saja. Jadi janganlah beli, makan dekat rumah dahulu. Walaupun dia drive-thru, panggil drive-thru, duduk pula kat situ. Allahu Akbar. Nanti orang bukan Islam nampak tak elok. Dia bukan tahu haid tak haid orang bukan Islam ni. Ataupun orang yang tak haid pun ambil peluang sama-sama. Ya haid ni masalah dia orang lelaki. Kalau perempuan tak eloklah. Jaga. Yang tadi tu, yang jual makanan pada orang bukan Islam di siang hari Ramadan, kitab ni tadi sebut apa? Haram. Saya tak pernah dengar lagi satu pendapat yang tegas macam ni. Sebab tu kita tengok buka-buka yang kita lihat sekarang ni. Ini saya terkejut, saya tengok. Guru saya ni lembut orang dia.
Tapi dalam bab hukum dia kata haram terus. Walaupun alasan yang tadi apa? Supaya orang lain makan yang halal. Wallahu alam, tu bukan saya sebut dah. Tadi kita baca nas kitab kan. Mohon hajat doakan kami yang akan mengerjakan umrah pada 17 Ramadan sampai 3 Syawal. Allahu Akbar. Kita dengar ni pun seronok kan? Nama. Nak sebut nama ke? Ni bagi personal kat saya ke apa ni? Tak payah sebut nama lah, tapi di sini juga doakan ayahanda kami yang sakit, apa sebutannya, bedridden, betul pengaji sebutannya bedridden since 2011 until now. Namanya Haji Khairuddin bin Haji Jauhar. Nanti kita baca Fatihah ketika menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niatkan kepada Haji Khairuddin tadi. Saya nak bagi tahu pada yang bertanya ni, kalau ayah ada dekat rumah, ketika ziarah ayah, memang ziarah hari-hari kan. Ketika kita ada ke lapangan ziarah tu, baca doa ini. As'alullahal karim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Jangan ditunjuk, saya tu tunjuk ni bagi dia nampak ke depan. Saya ayah marah lagi. Baca doa. As'alullahal karim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka wa yu'afik. Baca 7 kali. Nabi sebut siapa baca doa ni pada orang yang sakit, insya-Allah Allah akan bagi sembuh. Akan recover, tidaklah terus, tetapi kalau Allah bagi tidak mustahil, dan insya-Allah kesembuhannya itu pelbagai juga ya. Mohon penjelasan tentang Lailatul Qadar di negara-negara yang berlainan waktu siang dan malam. Contoh di Malaysia dan di Amerika. Adakah malaikat dan roh turun pada malam Qadar di Malaysia dahulu, kemudian di Amerika, atau bagaimana? Payah jawab soalan ni. Memang setiap tahun soalan macam ni. Itu belum lagi soalan di kutub utara dengan selatan yang 14 hari. Yang dua ni, pendapat yang paling ni, yang paling ni paling senanglah untuk kita faham, dijawab oleh ulama. Dia sekali je turunnya. Tapi macam mana keadaannya kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau yang kutub-kutub tu dia tengok pada negeri Islam yang dekat dengan dia tu. Yang penting soalan ni baguslah untuk minta ni saja. Yang penting kita jangan risaulah. Di Malaysia tu kita tumpu di Malaysia dulu. Biarlah di Amerika cara orang Amerika. Di kutub utara cara kutub utara. Kalau tak pening kita. Nak jawab yang kutub-kutub tu lagi kita pening. Itulah yang boleh saya jawab. Nanti tanya dengan ustaz lain juga ya. Ada yang ni yang saya kagum ni, yang semalam ni, sebab soalan pakai huruf besar. Kalau tulis dengan soalan semua hurufnya huruf besar. Kalau yang kecil boleh kita laju kan. Ini kita jawab. Ada sebahagian masyarakat Melayu Brunei dan orang Melayu Filipin, apabila mereka mengadakan kenduri tahlil arwah, mereka akan membakar kemenyan. Apakah hukumnya perbuatan ini Ustaz, dan adakah cara ini sama dengan cara orang Arab yang suka membakar kayu gaharu dalam acara membaca puji-pujian ke atas Nabi seperti yang dibuat di surau section 3 Shah Alam? Tu dia jelek. Jawabnya ialah boleh, tak salah, sebab innallaha tayyibun, innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Allah itu cantik, indah, maka Allah tidak menerima melainkan yang indah-indah. Kita buat tahlil itu bagus, alhamdulillah. Jadi dikemenyankan ataupun bakhor ini untuk menarik suasana jadi sedap, wangi. Malaikat kan suka pada yang wangi-wangi ni. Mungkin di rumah kita ada yang tikus mati ke, cicak mati ke, bau busuk. Jadi kita harum-harumkan. Apa masalah? Tidak ada masalah. Lagi wangi lagi bagus. Salah satunya berkemenyan tadi tu. Elok. Kalau saya suka sangat bakhor. Kalau tak, kan yang moden sekarang ni ada mesin tu kan, dia akan keluar aroma. That's good. Yang mahal pun ada juga. Saya ada tu. Ada orang hadiah kat saya, ya Allah, satu botol
itu boleh, gugur rambut dibuatnya. Tapi baunya, Masya Allah, baunya sedap. Salah satu bau yang saya suka, bau masjid ni. Masjid ni kan sedap baunya. Tak faham nah? Bau ni, bau masjid ni, kapet dia kan bau sedap. Maafkan saya ingin bertanya, silakan. Apa Syekh Nuruddin pernah ditanya live, Ustaz, saya ingin bertanya. Ya memang, ini masa ni memang untuk bertanya, apa lagi? Ada satu. Mohon izin untuk bertanya. Memang diizinkan untuk bertanya, silakan. Ini kurang saja ni. Ini bahasa baik dan yang lembut ni. Orang perempuan ni. Macam mana cara bacaan bagi murah rezeki untuk orang yang memakai baju terbalik? Ada lagi ni. Ni orang lelaki ni. Macam mana cara bacaan bagi murah rezeki untuk orang yang memakai baju terbalik? Yang ni yang mahal ni, sebab pagi tadi Allah rezekikan saya memakai baju terbalik. Tetapi saya tidak tahu bacaan apa yang perlu saya baca. Ini saya bagi tahu 2 malam lepas kan, tapi saya tak ingat bagi tahu. Begini. Siapa yang pakai baju terbalik unpurposely, betulkan baju tu. Kalau dia pakai baju terbalik, betulkan baju tu, kemudian baca Fatihah sekali, niatkan kepada Al-Habib Abdullah, tulislah Al-Habib Abdullah Ibn Qadir Al-Habashi. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Habashi. Nanti malam esok saya akan bawa kitabnya. Saya akan bawa faedah itu yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau An-Nujum Az-Zahira. Ini adalah amalan ulama-ulama Yaman. Kenapa beliau? Wallahu alam. Mungkin beliau yang amalan beliau ke lagu mana? Kerana siapa yang pakai baju tidak terbalik, baju terbalik, pertama sekali betulkan baju tu, jangan terus pakai seharian. Yang kedua, ketika pakaikan elok tu, bacalah Fatihah sekali, niat kepada Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Habashi. Malam esok saya bawa ni. Ni sudah jawab. Tinggal habis dah masa. Tapi tak banyak lagi. Izinkan boleh 4, izinkan 5 minit. Pada bulan Ramadan, antara amalan sunat yang digalakkan ialah bersahur. Soalan, jika kita bersahur untuk puasa qada atau puasa sunat di bulan selain bulan Ramadan, apakah kira mendapat pahala sunat? Ya, jawapannya cuma sahur ni ada 2 ya. Satu fadilat, satu afdal. Kalau nak dapat fadilat sahur, jangan makan, okeylah ni pukul 12. Dapat fadilat sahur tu selepas tengah malam. Tapi afdalnya 1/3 malam. Kalau makan pukul 10 tak, tu bukan nama, itu balas dendam namanya tu. Nak dapat pahala sahur setengah malam 12, taklah semestinya 12 ya. Dia kena bagi tengah lah. Setengah tu dapatlah fadilat. Kelebihan sahur yang Nabi sebut tasahharu fa inna fihi barakatun. Bersahurlah kamu kerana baginya padanya ada keberkatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat, maksudnya memberi rahmat kepada orang yang sahur. Walaupun dengan minum air sedikit kurma sahur juga, dengan tak sahur. Tapi afdalnya bila 1/3 yang akhir, the last 1/3 of night. Same goes to Qiyamul Lail or Tahajjud. If you want to pray Tahajjud now, that is valid. Itu adalah sah. Even before sleeping, even before sleeping. But if you sleep first, then you will get fadilat. Tapi afdal 1/3 malam yang akhir. Boleh tak?
Apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita telah membeli barang secara hutang dan jual beli itu melibatkan riba. Harga barang yang dibeli telah meningkat 2 kali ganda. Kita rasa menyesal dan berdosa tapi tak tahu apa yang perlu dibuat kerana jual beli itu melibatkan kontrak perjanjian. Ini agak payah sedikit. Nak buat macam mana? Dah di perjanjian, jadi untuk lebih baiknya ialah agak-agak yang kita rasa berapa banyak yang kita rasa tak patut tu, sedekahlah ke tabung Baitul Mal ataupun ke masjid-masjid. Duit riba jangan dibubuh dalam tabung masjid, tapi bagi tahu dengan tuan imam, ini duit riba, cakap terus terang, ini duit riba, nanti mereka tahulah akan digunakan untuk buat tandas, baiki tandas ke, parit ke, slipper tandas ke dan sebagainya. Yang penting berkaitan dengan tandas, ya. Yang more dengan sahur jangan. Berkenaan solat witir berjamaah yang dilakukan semasa imam sedang melakukan solat tarawih, apakah kita perlu berada dalam saf solat yang sedang melakukan solat tarawih kerana kita niat solat witir berjamaah, jadi perlu asing atau tidak dari saf solat tarawih? Tak, sama, tidak mengapa. Yang bezanya adalah niat, sama, tak perlu isolated, duduk kat situ sama. Cuma nanti bila dah imam salam kita angkat lagi. Tapi niat kena 3 rakaat lah, jangan 1 rakaat. Niat usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Jangan nak buat orang dah sembahyang tak angkat lagi. Itu jadi sia-sia jadinya. Alhamdulillah yang terakhir. Apakah amalan zikir yang perlu diamalkan oleh wanita yang uzur untuk meraih pahala di malam 10 terakhir Lailatul Qadar? Semua zikir. Termasuk saya syorkanlah zikir-zikir yang biasa-biasa tu silakan. Cuma saya ada menulis satu kitab namanya Amalan Selepas Solat. Ada bawa tak? Saya nak tunjuk, ini bagus diamalkan. Sebab setiap solat ada amalan, baca saja yang ini. Ini amalan selepas solat. Saya ada 2, buku kita ada 2. Buku kita ada 2. Satu amalan selepas solat. Yang ini satu amalan orang saleh, satu amalan selepas solat. Yang ini saya susun mengikut kitab-kitab ulama. Lepas subuh baca apa, zuhur baca apa, maghrib, asar, supaya kita jangan pening. Baca apa tak tahu. Lailah tak payah baca apa. Pasal dia bingung nak baca apa. Dalam ni hadirin, zikir-zikir, wirid-wirid yang besar-besar daripada wali-wali besar, semua ada kat sini. Ratib Al-Haddad, Al-Attas, Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi. Ini elok untuk orang yang kena histeria ataupun orang kena sihir. Ratib Al-Adrus. Kemudian lagi Ratib Al-Attas, Al-Wirdul Latif. Semua ada kat sini ni. Dan ada translation kat sini. Hizbul Bahar, semua ada. Sebahagian orang belum realize ini. Ini kalau tengok ni, ana bukan nak mempromot buku, tidak. Ana nak mempromot amalan ulama-ulama kita. Bagi orang yang haid boleh baca ni. Walaupun ada ayat Al-Quran, tetapi ketika melalui ayat Al-Quran, niat saya nak zikrullah. Jangan tilawah. Kalau tilawah nanti hukumnya tak boleh. Walaupun ada satu pendapat dalam mazhab kita Syafi'i boleh, tapi niat tilawah, niat zikrullah. Tapi ini kita niat bukan baca Quran, tapi niat baca hizib, ratib, doa dan sebagainya. Boleh dapatkan buku ni hadirin. Kalau ada, insyaAllah kita ijazahkan. Ratib Al-Attas, Al-Adrus, Wirdul Latif, semua yang besar-besar. Hizbun Nawawi, semua. Alhamdulillah yang terakhir. Masya Allah. Ini soalan pertama orang lain, soalan kedua orang lain. Sebab kita boleh tahu dia punya handwriting tu lain. Bagus juga togetherness. Sekiranya sebelum Ramadan kita sedang menghabiskan beberapa juzuk lagi untuk khatam Quran, adakah kita perlu habiskan dulu baru mulakan balik dari surah Al-Baqarah semasa Ramadan? Tak perlu. Teruskan sahaja. Tapi kalau boleh habisnya nanti Ramadan sampai yang itu tu. Sampai yang last itu. Tak semestinya kita gosan balik. Takut nanti kita jadi lemah semangat. Gosan balik. Apa yang terjadi di Ramadan tu? Tak. Macam mana caranya?
Khatam juga Quran, tapi sambung yang contohnya sekarang sebelum Ramadan kita dah sampai ke juzuk yang kelima contohnya wal muhsanat contohnya. Baca saja dari Ramadan, satu Ramadan terus wal muhsanat, tapi pastikan sebelum 29 Ramadan ataupun 30 kita akan sampai ke wal muhsanat nanti. Maksudnya satu juzuk Quran sama juga. Nah, baik. Boleh ini jelas ni. Yang dikatakan khatam Quran ni dia kena individu, bukan ramai-ramai. Memang khatam Quran berkelompok khatam juga. Contohnya ni satu muka surat, ni satu muka surat, las kumpul-kumpul khatam, alhamdulillah. Tapi khatam tu khatam berkelompok, bukan khatam seorang-seorang. Kita nak kalau boleh khatam seorang cuma orang yang malas macam saya ni jangan lupa baca 5 surah. Satu, Al-Fatihah 3 kali. Yang kedua, Az-Zalzalah 2 kali. Yang ketiga, Al-Kafirun 4 kali. Al-Ikhlas, yang akhir, Yasin 10. Nanti biru muka sekali cukup. Cuma saya nak bagi tahu, setiap kali khatam tu bacalah ayat yang boleh menggandakan amalan. Ayat itu ada di dalam muka surat 4 ini. Saya tak tulislah sebab dah ada masing-masing ni kan. Begini, kan kita amal Fatihah 3 kali tu. Kali yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Supaya bertambah-tambah amalan. Yang kedua baca surah apa tadi? Az-Zalzalah kan? Ketika baca Az-Zalzalah yang kedua tu, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Surah ketiga surah apa? Al-Kafirun. Habis Al-Kafirun yang keempat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu cara menggandakan amalan. Jadi bermakna berapa kali kita baca tu? 5 kali juga. Tapi nak tambah lagi, malam esok kita sambung. Nak tambah lagi, dia ada muqaddimahnya. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard fa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Baca muqaddimah tu sekali saja. Tapi ada khalqihi tadi tu 5 kali. InsyaAllah malam esok saya tulis, saya tulis di kertas. Mungkin saya akan photostat lah kemungkinannya untuk siapa yang dapat dulu dia dapat. Kemudian photostat untuk orang lain juga. Mohon maaf ya, kita lebih 11 minit malam ni. Alhamdulillah, saya dah selesai semua ni. Senang hati saya. Nanti malam esok tulis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah sekali untuk Rasulullah, untuk ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh para alim ulama dan a'immatil madzahib. Demikian untuk guru-guru kita, wabil khusus Tuan Haji apa tadi, Qamaruddin. Kita ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu niat untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.